perkara lain selain daripada dua yang kita sebutkan di awal tadi, ialah musuh-musuh Islam nak menganggap kalau kita follow dan ikut betul-betul acuan dan pengajaran yang terdapat di dalam agama kita, dalam dunia yang dianggap global, dunia yang dianggap canggih dan moden pada zaman ini, kita pasti akan ketinggalan zaman. Orang yang ikut Islam ni ketinggalan zaman. Siapa yang ikut Islam ni dianggap jumud. Siapa yang ikut Islam ni dianggap kolot. Jadi kalau kita nak moden, kalau kita nak majukan diri kita, kita kena belajar. Ambil ilmu daripada orang lain. Baik tuan-tuan, dalam bab kita nak ambil ilmu daripada orang lain tidak menjadi kesalahan pun. Bahkan sampai hari ini Islam banyak belajar sesuatu di luar daripada disiplin-disiplin ilmu yang sememangnya ditekankan dalam agama. Kita dah belajar sesuatu yang kita kata dianggap luar dan asing daripada fundamental kita, yang dipanggil sejarah, yang dipanggil geografi, yang dipanggil sains, yang dipanggil teknologi, yang dipanggil falsafah, yang dipanggil apa jua ilmu. Orang Islam hari ini belajar untuk mengetahui dan mengambil manfaat daripada disiplin ilmu-ilmu tadi. Dan ulama-ulama ada menyebut, daripada kita tidak mengetahui, baik kita mengetahui tentang sesuatu. Walaupun setengah orang kata, alah belajar benda ni tak penting sangat pun untuk akidah kita, tahu benda ni tak penting pun untuk syariat kita. Ada suara-suara demikian. Tetapi saya lebih suka mengambil pendekatan tadi, antara tak tahu sesuatu benda dengan kita tahu, mana lebih baik. Walaupun benda tu mungkin dianggap kurang penting oleh orang lain. Tak payahlah belajar falsafah, tak payahlah belajar ilmu ni, tak payahlah belajar benda ni. Akidah kita pun tak kuat lagi, belajar taharah pun tak berapa lepas lagi, nak belajar tu dah, nak belajar ni, belajar tu, belajar ni. Lepas tu, kalau anda tak belajar benda tadi, adakah rasa kemah dah akidah anda? Kerana belajar dan tak kemah lagi, kerana anda tak belajar tu rasa kemah dah. Tu rasa apa? Contoh kita kata, saya tak berapa kemah lagi belajar akidah, tiba-tiba nak belajar ilmu yang di luar fundamental tadi. Dia pun pesan kat kita, alah akidah pun tak berapa kejar lagi, tak berapa kemah nak belajar ni. Kalau berhenti belajar ni pun rasa kemah dah. Sama je tuan-tuan. Sebab kita merasa sesuatu di luar agama semua tak ada manfaat, semua tak ada faedah. Sedangkan kadang-kadang benda itulah yang mendatangkan faedah kepada kita. Ingat, bila kita tidak menyukai sesuatu, guru-guru selalu berpesan jangan terus tong sampahkan. Sekurangnya kalau kita tak mahu dan rasa benda tu sekarang tak penting, bungkus dalam plastik, letak atas almari. Tak penting lagi. Satu masa mungkin benda itu akan jadi kegunaan dan kepentingan buat tuan-tuan. Sekurang-kurangnya, aku nak guna dah dulu tak berasa nak guna. Oh lupa dalam plastik atas almari, buka-buka ada lagi. Tapi kalau lebih awal dulu tuan-tuan tong sampahkan, nak cari kat mana? Mah, mana barang tu? Mah dah buang tong sampah. Aduh, ingat hari tu tak penting sangat. Tak penting mana dah tong sampah, tak tahu nak ke mana lah. Ingat tak cerita A.R. Badu pasal surat? Jenuh tong sampah tu, cari tong sampah ni sebab tertukar surat dah. Dia jadi payah. Baik tuan-tuan, ilmu apa pun kita belajar, selama mana kita ambil pengajaran, iktibar dan pelajaran daripada dia, yang dengan pentingnya benda tu tak mengikis akidah kita, tak mengikis agama dan syariat kita. Maksudnya kalau kita belajar tu hilang akidah, tak payah belajar lah. Belajar benda tu hilang syariat kita, tak payah. Jadi selama mana benda tu ada kepentingan untuk dunia kita, belajar. Tapi apa yang kita nak sebut di sini ialah, dalam mana kita belajar ilmu, kita kena ada filter, kita kena ada tapis. Tak semua ilmu yang kita dengar ada sahih dia. Tak semua ilmu yang kita belajar mesti ada betul dia. Tetapi kena ada filter, kena ada tapisan. Kita kena buat penyaringan yang mana betul, yang mana salah.
Yang mana kita rasa ragu-ragu, yang mana was-was, yang mana syubhat. Cuma bab macam ni, untuk meletakkan nilai benar tak benar, dia jadi susah. Hak di luar konteks agama tadi. Terutama bab yang memerlukan uji kaji, pengkajian, observation, eksperimental, memang akan ada cabang khilaf yang cukup besar. Sebab kadang-kadang satu isu yang kita bawa, satu isu yang kita bicarakan, mungkin dia benar pada pandangan kita, tapi tidak pada orang lain. Bagi saya rasa benda ni betul. Tanya abang ni, abang kata bagi saya dia tak betul. Tapi bila timbul isu yang lain, bagi abang ni dia rasa betul, tapi bagi pandangan saya rasa tak betul. Itu biasa. Tapi untuk menentukan kita perlu apa? Filter-filter dan saringan yang lain untuk mengesahkan sama ada dia benar-benar salah atau dia benar-benar betul atau sebagainya. Kembali kepada konteks yang kita nak sebut ialah tuan-tuan, mereka akan bawakan satu bentuk benda baru dalam agama supaya nampak kita ni junius, nampak kita ni berfikir. Tapi sebenarnya dia cuba robek, dia cuba rungkai, dia cuba cangkap satu persatu untuk bagi apa? Untuk bagi lorongan kepada pemikiran beralaskan liberal atas nama kebebasan. Kebebasan apa? Kebebasan beri pandangan. Kebebasan apa? Kebebasan beri pendapat. Ya, semua orang boleh bercakap, semua orang boleh bagi pandangan dan pendapat, tapi ada lapikkan dia, ada dasar dia. Bukan saja-saja nak cakap kita lepas, no. Bukan saja-saja nak beri pandangan kita lepas, no. Tapi dia ada view, dia ada value, nilai yang tersendiri, benda yang kita nak bincang, benda yang kita nak sentuh. Contohlah kita bawa dah. Kadang-kadang kritikan yang mereka buat menyebabkan seseorang pengkaji itu mula meragui agama dan syariat mereka sendiri. Pasal apa kita kena semayang 5 kali pula tu, 4 rakaat pula tak sama. Hang tak rasa pelik ke? Hak ni kena semayang 2, hak ni kena semayang 3, hak ni kena semayang 4. Dia mula buat keraguan-keraguan dan tasykik macam ni. Pada siapa? Bukan sama mereka, pada kita. Jadi kita pun jadi rasa jenis sangat, rasa hebat sangat tadi. Hak orang duk mengaji, kita tak mau datang. Hak tu guru duk ajak, kita tak mau dengar. Duk berlapikkan rasional dan logika kita. Ya. Aku pun rasa pelik. Pasal apa dah agama kita suruh ni. Pasal apa kena bayar zakat sekian-sekian persen ni, bayar ni sekian-sekian persen ni. Pasal apa kena pergi haji, tak boleh pakai baju kok, kena pakai kain putih. Dia duk fikir benda-benda macam ni untuk mempertingkai dan robek tata cara ibadah dan amalan dalam agama. Akhirnya jenis otak-otak yang tak ada base fundamental Quran dengan sunnah yang teguh dan kejam, mereka akan memainkan isu tasykik untuk mempersoalkan kesyumulan agama. Akhirnya inilah hasil daripada liberal. Liberal ni apa? Liberal ni berfikiran bebas. Maksudnya Quran hari ini boleh ditafsirkan oleh sesiapa pun, sebab Al-Quran ni mutlak Allah turunkan kepada sekalian umat manusia. Kenapa hak penghuraian dan hak pentafsiran seolah-olah jadi mutlak milik para ulama saja? Kan kita tengok tafsir ulama tu, tafsir ulama ni ada yang nama Qurtubi, ada yang nama Tabari, ada yang nama Ibnu Katsir, ada yang nama Sa'labi, ada yang nama tu nama ni. Seolah-olah otoriti mutlak ni milik ahli tafsir. Dia saja yang berhak untuk tafsir Quran. Sedangkan Quran Allah turun pada semua, bukan turun pada ulama tu. Jadi kita juga layak untuk memberi tafsiran dan penghuraian tentang Quran. Masalahnya ulama tu tafsir ada metod, ada manhaj. Hang tafsir pergi ke mana? Pergi ke laut. Bila pergi ke laut tenggelam, bila tenggelam lemah. Bila hang seorang lemah, tak apa orang lain lemah sekali dengan hang. Sebab tu kita kata setiap ilmu ada disiplin. Hang nak tafsir, okey, tak ada masalah. Belajar betul-betul, belajar pandai-pandai, belajar semua disiplin-disiplin yang melayakkan untuk kita jadi pentafsir Quran. Maksudnya selepas ni huraian yang kita buat tak lari, huraian yang kita buat tak bercakap, huraian yang kita buat tu tepat dan betul, sebab kita ikut disiplin ilmu yang sebenar untuk melayakkan dan mengotoritikan kita buat kerja tu.
Lah ni kita ni keyboard warrior minum kopi Starbucks. Aku nak mentafsirkan surah An-Nisa ayat 32. Seluar pendek rambut cacat. Bukan kita nak hina penampilan dia tu. Otoriti tu tak ada pada dia untuk tugaskan kerja tu.